Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena masih bersama saya di channel saya ini dan pencerahan saya hari ini berkenaan dengan isu arak ya, yang mana tadi saya tengok di media sosial daripada semalam isu kilang arak nih berleluasa di media sosial. So hari ini terbacalah di Sinar Harian tadi yaitu kesemua operasi kilang minuman keras di seluruh negara akan ditutup serta-merta sepanjang tempoh PKP inilah 3.0 nih. Jadi itu kata Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan semua dia juga mengatakan bahawa semenjak semalam tular di media sosial sekeping imej menunjukkan sekeping surat didakwa dikeluarkan MITI memberi kebenaran operasi kepada sebuah syarikat pengeluar arak. Berdasarkan kenyataan yang dipaparkan pada surat itu, syarikat terbit diberikan kebenaran kerana terletak di bawah kategori pembuatan minuman, makanan dan minuman. Ini yang saya baca lah. Dan juga di Malaysia kini tadi saya baca dia mengatakan bahawa bagaimana selepas isu itu dilaporkan oleh media dan menarik perhatian ramai, mesyuarat khas kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin Yassin memutuskan untuk membatalkan kelulusan operasi kedua kilang arak tersebut. Dan kami telah membuat keputusan bahawa kelulusan yang diberikan itu adalah terbatal atau dibatalkan. Itu kata Ismail Sabri lah, Datuk Seri Ismail Sabri ya. Jadi hal ini sebenarnya pada saya tidak menjadi isu kerana itu mereka yang memerintah nak batal ke tak nak batal ke dia punya hal. Cuma yang saya nak huraikan yang mana kalau kita tengok dulu waktu pemerintahan PH yang 22 bulan tu kita dengar daripada orang-orang PAS, pemimpin-pemimpin PAS, walaon-walaon yang ada di luar tu begitu hebat mengkritik. Tetapi apabila isu ini keluar hari ini, mereka senyap sunyi membisu ke mana hilangnya masuk dalam gua dah. Itulah kita sebelum jadi kerajaan beringat apabila jadi kerajaan tu tidak mudah. Tidak semua hal tu kita nak mainkan isu agama ke dalam semua pentadbiran negara. Itu kita kena berbalik. Negara Malaysia ini negara berbilang kaum dan berbagai-bagai agama ada. Jadi apabila kita nak bercakap sesuatu tu sebagai seorang pemimpin tidak perlu terlalu resis sangat. Inilah akibatnya apabila kamu sendiri duduk di tampuk pemerintahan hari ini, kamu umpama ludah ke langit, jatuh ke muka sendiri. Kilang arak, perjudian ini sebenarnya memberi duit banyak kepada negara. Kita punya government. Jadi nak masuk isunya tentang penggunaan duit tu saya tak mau masuk lah. Ada lah dia punya partnya. Tapi untuk kita nak memudahkan ceritanya bahawa pendapatan negara pun sebahagian daripada hasil-hasil yang seperti ini, daripada arak ni apa semua. Tetapi waktu PH memerintah, kamu bukan main lagi. Kamu kata kalau tak ada ke arak pun tidak jadi masalah negara ini. Jadi jangan begitu. Sekarang dah duduk dalam kerajaan baru tahu rasanya bagaimana. Ingat tu pemimpin PAS, dah walaon-walaon PAS ni. Jangan kita apabila nak memimpin negara ni, kita ingat nyawa kita sendiri. Jangan ingat orang lain tidak ada kepentingan. Orang lain nak hidup juga. Walaupun itu kilang arak, tetapi ada juga, mungkin ada. Saya tidak cek lah, tapi saya rasa ada lah. Orang-orang Melayu pun, orang-orang Islam pun ada yang kerja di sana. Jadi jangan begitu. Kita kena faham. Sedangkan saya banyak kawan, saya tidak pernah pergi ke Arab Saudi. Tetapi kalau kita tanya ke Papak Lebay, dia tidak tahulah sebab mereka pergi ke sana. Dia tidak pergi tempat-tempat yang tak betul. Jadi dia tidak tahu. Kawan-kawan saya bukan tidak betul, tapi kawan-kawan saya ramai. Ada yang daripada Filipina, ada yang daripada Vietnam, ada yang daripada Korea, ada yang daripada berbagai negara Asia lah. Jadi mereka ini, mereka non-Muslim, mereka bebas. Mereka pergi ke Arab Saudi. Mereka cerita di Arab Saudi itu banyak clubbing bawah tanah katanya.
Saya cakap, wah, iya ke? Iya katanya. Ada juga jual minuman keras, iya ke? Saya tanya begitu. Nah, jadi negara Arab pun ada benda-benda macam ni. Apalagi lah kita Malaysia ni. Nah, jadi tidak perlu. Nah, ini saya nak tujukan kepada walaon yang terlalu munafik nih supaya paham. Nah, saya tidak pernah pergilah, tetapi kawan-kawan saya yang daripada overseas ni cerita dekat saya dengar lah. Jadi saya pun terkejut lah, ya ke? Iya, dia kata, kami pergi lah, siap, ada gambar apa semua mereka di sana. Lagi, syok, ada tarian-tarian lagi, lebih hebat. Saya tak nak masuk lah ke bab tarian-tarian tu. Jadi macam tu lah. Jadi apa yang berlaku ni dalam negara kita hari ini, bila kita memerintah, baru kita tahu. Dan mengkritik PH 22 bulan, hari ini kamu memerintah, kamu senyap sunyi sepi. Menteri MITI pun tak tahu ke mana, hilang juga untuk nak menjawab kesahihan surat itu. Ramai netizen tanya. Dan di sini pun tadi berita ni pun tanya juga tentang kesahihan surat itu. Jadi ini menjadi tanda tanya di satu hal lagi, di satu part lagi. Jangan jadi piplop. Sekejap umum hari ini lain. Dalam tempoh tak sampai 24 jam, tutup pula. Menyusahkan rakyat, menyusahkan pekilang. Jadi banyaklah yang susah. Kalau dah menyusahkan kilang, menyusahkan rakyat maksud saya. Orang yang nak bekerja di kilang arak ni tadi pun, hari ini mereka dengar buka, mereka nak kerja. Tahu-tahu 24 jam pula kena tutup pula. Jangan. Ini walaupun sedikit membebankan rakyat. Rakyat sekarang dalam keadaan seperti ini, banyak yang rakyat fikir. Jadi inilah sekarang ni dah memerintah, janji-janji yang mana kamu dulu kata kalau kamu duduk ke kerajaan, jadi tunaikanlah. Dan kepada walaon-walaon ni yang dok mengkritik kerja-kerjanya tiap hari, saya walaupun saya mengkritik, saya tidak mengkritik sesuatu yang kalau saya rasa mereka lakukan yang betul, ya betul lah. Seperti mereka tolak gaji 3 bulan nih. Saya sebenarnya walaupun saya kritik mereka nih, tolak gaji lah selama ini, tapi bila mereka kena potong gaji 3 bulan pun, walaupun gaji mereka besar, saya pun kadang terfikir juga, kasihan pula mereka nih. Kan walaupun mereka gaji besar, orang tua kata, pepatah kata, besar periuk, besar keraknya. Jadi mereka banyak komitmen yang nak dibayar. Mungkin ada yang punya 4-5 cawangan, 45 tidaklah, 3-4 cawangan. Kalau 45 tu mungkin yang satu simpanan lah kan. Kita tidak tahulah. Tapi banyak pemimpin-pemimpin tu yang begitu kan. Jadi kasihan pula mikir-mikir kan. Tak tahulah kalau ada sumber-sumber lain. Tapi tak apalah, pemimpin kita kaya raya, banyak yang kaya raya. Heran juga pemimpin Malaysia ni. Dulu yang saya belajar dulu, datuk saya pernah kata, kalau kau nak kaya, kau jangan jadi orang politik, kau jangan kerja government. Habis aku sekolah untuk apa, aku tanya. Datuk aku kata, kalau kau nak kaya, kau buat bisnes, kau sekolah tu untuk ilmu. Oh begitu aku cakap. Mana dah boleh kaya kalau kerja, dia kata. Jadi aku fikir-fikirlah, tapi bila aku tengok pun betul lah hari ni. Tapi aku tengok banyak pemimpin kaya raya, lebih daripada gaji menteri. Saya rasa kalau kita jadi menteri, makan gaji 100,000 satu bulan, kalau kita pegang 40 tahun, saya rasa tak boleh kumpul duit 100 juta. Tapi ada pemimpin banyak yang melebihi 100 juta, punya aset yang banyak, rumah besar-besar, kereta berpuluh-puluh biji. Belum lagi ada tu yang sampai beli dekat luar negeri lagi tu. Jadi begitulah. Jadi walaon-walaon pakai kapcai, ada yang jalan kaki. Tapi bila di brainwash otak, ngikut. Macam lembu kena cucuk hidung. Bukan kata tidak boleh ikut pemimpin, tetapi walaupun saya pro kepada PH, pro kepada parti-parti seperti PKR, tapi kalau pemimpin saya tidak betul, saya rasa tidak betul di hati saya akan kritik, dan saya tidak
Seperti mana dalam Facebook saya pun saya kritik kalau yang tak betul. Tapi yang betul saya setuju lah. Jadi yang lebih baik seperti mana yang saya perkatakan, kita jangan suka memfitnah, jangan kita cuba mencari satu kesalahan orang lain, tapi kita membuat lebih lagi teruk daripada orang-orang itu. Jadi ingat, tadi ada juga yang komen di saya punya YouTube. Mereka nak kerajaan seperti inilah, kerajaan satu kaum satu bangsa ni, melibatkan payung kuning ni semua. Saya malas nak bahas ke situ, karena saya dah ulang banyak kali, Malaysia ini terbentuk daripada 3 bahagian, iaitu 3 wilayah, iaitu dulu 4 wilayah termasuk Singapura. Tapi Singapura dah keluar, jadi tinggal 3. Jadi ingat, Sabah Sarawak itu termaktub dalam MA 63. Tidak perlu saya nak ungkit lah, tidak perlu saya nak ulas. Tetapi kami tidak termaktub dengan isu yang kamu katakan nak satu kaum, nak satu ini. Saya tidak suka. Kita duduk dalam satu Malaysia ni, kita bangunkan bersama. Kalau Malaysia ini maju, kita sama-sama mendapat hasil. Kita dapat peluang pekerjaan yang baik. Kita banyak orang invest ke Malaysia ni, banyak peluang untuk saudara mara kita berniaga pun senang. Dan mungkin kita akan jadi kaya raya. Tetapi kalau kita main isu perkauman, main isu agama, pelabur yang nak masuk ke sini ni bukannya pelabur yang semuanya yang beragama Islam ataupun agama yang kita mahu. Jadi kita harus fikirlah, negara membangun itu bagaimana caranya. Dan ini pemimpin sebenarnya tidak begitu. Tetapi untuk pengetahuan kepada walaon yang pada saya main sangat kuat, dia punya sangat strong, dia punya phrases ni, tidak perlulah. Lebih baik kita fikirkan masalah ekonomi diri kita, pemimpin kita, hal politik mereka itu biarkan orang politik ini jalankan. Kamu sebagai walaon, kalau kamu rasa hasil yang kamu dapat daripada apa yang kamu buat itu kamu rasa betul, ya silakan. Tapi kalau kamu rasa tidak bagus, lebih baik hentikan fitnah-fitnah tu. Sia-sialah. Kita ada agama, kita sembahyang, menunjuk yang kita alim, tapi kita punya perangai tidak bagus, tak gunalah. Itu menurut saya lah. So inilah pencerahan saya. Hanya seperti bicara berkaitan dengan isu yang mana tadi arak tu, tetapi supaya kita ini tahu bahawa tidak semua benda tu semudahnya yang orang politik ini cakap dan walaupun ini cakap kita nak tutup. Ini baru tutup PKP tau, 3.0. Kalau tutup selamanya bagaimana? Jadi inilah pencerahan sehari ini, supaya kawan-kawan di sana ada yang tidak paham tu, supaya ada sedikit lah untuk kita belajar sama-sama hari ini. Okay, thank you kawan-kawan, dan sekian dari saya. Terima kasih. Thank you.